yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Atas itulah tidak ada perkara yang lebih bahagia melainkan itu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu orang yang ada iman dalam hati dia walaupun sebesar zarah, yang mati dengan iman tanpa syirik dengan Allah di akhirat, orang yang akhir masuk syurga lah bagi 10 kali lebih besar syurga lebih luas dari dunia. Kita mulia dunia ini sementara saja, sekejap saja. Hari-hari orang tinggalkan kita. Orang yang meninggal dia tak boleh kembali dah. Orang yang belum meninggal dia tunggu untuk masa dia untuk meninggalkan. Jadi kita adakan majlis fikir iman dan amal ni ialah untuk ingatkan diri kita bahawa kita satu masa akan jumpa dengan Allah. Dia punya akhirat ni sangat dekat. Roh keluar daripada diri kita dia, bermulalah akhirat. Masuk kubur, alam akhirat, alam barzakh, dan berterusan selama-lamanya. Orang yang akhir 40,000 tahun tunggu sebelum kiamat, duduk dalam kubur. Yang akhir meninggal. Jadi kehidupan akhirat luas dan panjang. Jadi untuk perkara ini, umat ini Allah beri kemuliaan. Dan apabila umat ini dia terus sambung kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ingatkan manusia, untuk seluruh umat ini, supaya umat datang pada Allah, untuk hubungkan seluruh manusia datang pada Allah. Dan maka Allah beri kemuliaan khairul umat yang terbaik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi yang masuk syurga paling awal melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat manusia selepas Nabi yang masuk syurga paling awal melainkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang akhir, tapi di akhirat kita awal. Tentu yang mulia, mengapa kita mulia? Pertamanya Allah SWT telah beri kita kerja Nabi. Nabi umurnya pendek ya, 60-70 tahun, 63 tahun umur Nabi. Umat ni 60-70 tahun. Tapi dia punya tanggungjawab tu Allah beri pada umat ni. Nabi dah wafat, dah tinggal kita lebih 1400 tahun dah tinggal kita. Tapi kerja Nabi ni berterusan, terus kerja Nabi. Dan kerja Nabi ni bukan tugas imam, bukan tugas ulama saja, bukan tugas orang alim. Kerja agama ni tugas semua orang Islam. Ada kalimah la ilaha illallah, dan kita semua bertanggungjawab. Pertama, untuk usaha supaya agama dalam diri kita. Dan kedua ialah sebagaimana agama ni dapat seluruh umat dapat datang pada agama. Tempat usaha atas iman di mana? Di masjid. Masjid ni ialah tempat yang paling Allah suka. Dan tempat yang paling Allah tak suka ialah pasar. Orang yang datang ke masjid membawa bendera iman. Datang masjid bawa bendera iman. Jadi untuk perkara inilah kita kena cakap lagi dan lagi. Supaya di masjid kita ini, masjid ini yang menjadi masjid Nabi di zaman Nabi SAW. Masjid ni hati yang keras macam mana pun, dudukkan dalam masjid, dia akan jadi lembut. Zaman Nabi SAW, satu orang banyak sangat keras dengan orang Islam. Nama dia sebelum Islam, dia banyak buat zalimi orang Islam. Satu hari dia kena tangkap. Dia tangkap dan bawa pada Nabi SAW. Nabi SAW kata pada sahabat, letak dia dekat tiang masjid Nabawi, ikat dia. Setiap hari Nabi jumpa dia, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, kalau aku dibunuh, darah ini aku ada balasan. Tapi kalau aku dilepas, dibebaskan, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Hari kedua pun tanya juga. Allahu Akbar. Keras hati ni, keras. Hari kedua tanya pun sama juga cakap. Bila bertanya bagaimana keadaan kamu, dia cakap perkara sama juga, keras hati. Hari ketiga pun tanya juga. Hari keempat Nabi bebaskan dia. Bila bebas saja, keluar saja, dia terus pergi mandi, bersihkan diri dia, ambil uduk dan datang masuk dalam masjid. Dan dia ucap kalimah syahadah, masuk Islam.
Masjid ni hati kerasnya mana pun datang ke masjid, hati akan jadi lembut. Satu orang Hakam bin Qaisan, dia pun kena tawakal juga. Dibawa jumpa Nabi. Nabi ajak dia, dakwah dia, sediakan dia, tapi dia tak mau masuk Islam. Terus Nabi SAW ni banyak dakwah infradi, dakwah secara sendiri, sediakan dia, bagi dia kebaikan, bagi kelebihan, pun tak mau juga. Sampai Nabi SAW punya sungguh-sungguh letih, lama buat, sediakan dia. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, beri kepada saya hantar daripada Hawiyah, neraka Hawiyah. Nabi Umar kata, aku pancung dia. Nabi terus tak tengok Umar, dia marah. Nabi terus dakwah dia, dakwah kepentingan iman Islam. Duduk dalam suasana masjid, akhirnya dia masuk Islam. Dia ucap kalimah masuk Islam. Masya Allah. Jadi hafiz Quran. Dalam itu salah seorang Hakam bin Qaisan ni, satu orang yang syahid bil yang masa syuhada yang banyak hafiz Quran, bil Mu'ainah, bil Mu'unah yang kena bunuh. Dia salah seorang boleh. Kata Nabi SAW, kalau aku dengar ikut cakap kamu wahai Umar, dia masuk neraka. Sekarang jadi ahli syurga. Orang yang keras, Bani Syakib, ini yang buat seksa Nabi, lontar Nabi SAW. Datang bulan Ramadan, datang ke masjid Nabi. Datang masjid Nabi, mereka nak iman, tapi kata bagi Nabi 5 syarat. Dia kata, kami tak beriman, kami tak mau tinggalkan kami punya bahala tanah. Kedua, kami tidak mau buat sembahyang. Ketiga, saya tak nak puasa. Keempat, kami tak mau zakat. Kelima, kami tak mau pergi kurus keluar jalan Allah, kami tak mau. Kami tak mau sembahyang. Kenapa? Sujud ni, kalau sujud, kami punya bontot lebih tinggi daripada hidung. Hina. Tak mau. Bani Syakib. Tapi Nabi SAW terima semua syarat. Nabi kata apa? Suruh Bani Syakib ni, orang-orang Taif ni, buat kemah dalam masjid Nabi. Masjid Nabi buat kemah ni. Duduk dalam masjid. Tengok sahabat-sahabat datang masjid, semayang, buat dakwah iman di masjid, duduk dalam suasana imam masjid. Lama-lama hati keras macam ni pun, dia kata, oh, mereka pun mau belajar semayang, mereka pun ambil semayang, mereka pun mau semayang. Dan mereka akhirnya semua syarat, 5 syarat ni, semua jadi ikut. Kenapa? Kerana masjid. Jadi dia mulia, hari ni masjid ni di tempat rahmat. Kalau kita punya masjid, kita hidup 24 jam, hidup rahmat Allah akan datang. Bila masjid, tanda satu kampung, satu taman, ni lah kata mana masjid. Kalau amal hidup dalam masjid ni, maka ini tanda bahawa masjid, taman kita makmur. Jadi itu perkara ini lagi semua azam insyaAllah untuk latihan maksud kita, untuk kita latih diri kita dengan masjid, dengan surah amal masjid ni. Yang kita kena keluar jalan Allah. Kita bagi masa kita 4 bulan setiap tahun kita keluar. Setiap hari kita bagi masa 8 jam. Ada kan kita sekarang dah pencin, Yaman dah pencin, pengurusi kita pun dah pencin. Boleh bagi masa gila-gila kita bagi masa masjid. Ada keperluan lain kita bagi lagi keperluan lain. Yang bekerja kita bagi bekerja, yang berniaga kita berniaga. Boleh tu insyaAllah. Siapa ni azam insyaAllah. Kita bagi masa insyaAllah. Hadir untuk garis tu. Setiap hari kita ada mesyuarat. Kita aturkan mesyuarat. Semua orang dapat duduk dalam mesyuarat kita. Fikirkan bukan apa, kita kena letakkan umat, risau umat hari ni. Macam kalau kampung kita tak ada elektrik, air tak ada, kita bagi tahu semua satu kampung fikir kerana air tak ada, elektrik tak ada. Hari ni tuan, dekat kampung kita ramai lagi yang tak pernah datang masjid. Ramai lagi yang tak pernah datang surau. Ramai lagi yang tak pernah sujud kepada Allah. Tuan-tuan jangan heran. Tuan-tuan kita pergi gas jumpa dia orang rumah ke rumah, yang orang yang tak ucap kalimah pun ramai dekat Kuala Lumpur ni. Ikutlah pergi Kuala Lumpur ni yang tak tahu cakap ucap kalimah pun ada. Jangan cakap lagi mandi hadas, semayang. Kita alhamdulillah lah hari-hari datang sini belajar agama. Ramai lagi orang luar sana yang tak kenal langsung Allah. Dan hari ni kita kalau orang cakap murtad, kita semua marah. Sebenarnya umat ni pertama sekali dia murtad, dia punya muasyarat murtad. Dia punya cara hidup dah murtad. Cara hidup dia tak ada cara agama. Kedua, fikir dia murtad. Apa fikir murtad? Dia rasa fardu ni tak penting lah. Tak puasa pun tak apa, tak semayang pun tak apa.
Last ini yang akhir murtad ni keluar kalimah akhir sekali. Tapi awal-awal orang terasa lagi agama ni penting dah. Untuk perkara ini lah mula kita kena buat usaha fikir macam mana kesihan pada orang kawan kita, kita punya jiran-jiran kita, di kalangan ahli keluarga kita, terutamanya ahli keluarga, isteri dan anak kita pun kena sediakan juga. Kita kena rumah hidupkan amal di rumah, adakan taklim, bacaan hadis di rumah kita, mulakan rahiman dibuat di rumah. Kita kena buat tazkir, sediakan juga untuk ahli keluarga kita untuk buat amalan di rumah. Dan setiap 3 bulan sekali kita bawa isteri kita keluar 3 hari masjid. Boleh tuan insyaAllah. Lepas tu setahun sekali 10 hari. Kita keluar 40 hari, lepas tu kita keluar 2 bulan negara jauh. Wanita pun sama, mereka pun tanggungjawab yang sama juga. Mereka pun tanggungjawab untuk umat, untuk seluruh alam. Baru ni Alhamdulillah di Morocco, kita ada mesyuarat seluruh Europe dan seluruh Afrika dan juga seluruh negara-negara barat. Hampir 100 negara datang. Semua ada fikir dari iman. Jadi mereka orang Arab ada, orang daripada Europe ada, semua negara datang untuk fikirkan. Ini kita risau orang Islam kena tindas, tapi kita tak lihat bagaimana keadaan umat Islam, amalan agama umat Islam. Mengapa doa orang Islam tak terima? Di Mekah, saya balik Mekah, penuh orang dekat Masjidil Haram, penuh orang dekat Madinah, tapi masih Allah tak bantu kita. Kenapa? Kita tak tinggalkan kerja asas ni, kerja dakwah, kerja orang Islam kita tinggalkan. Ini dakwah ni kerja setiap orang Islam. Semua orang Islam dia tanggungjawab. Hari ni kita tak, agama orang tak semayang pun kita tak rasa apa. Maknanya kita punya kesatuan umat ni dah hancur. Jadi untuk perkara ni lah kita, di tempatan kita buat. Dan kita bagi masa juga, kita bagi masa keluar untuk jalan Allah, untuk lihat keadaan umat insyaAllah. Boleh azam insyaAllah. Akan azaman 2 bulan Masrat je lah, Januari saya terjemah. Tertentu 3 hari dulu lah, bulan Disember. Bulan 40 hari InsyaAllah. InsyaAllah. Semua azam insyaAllah. Lepas tu kita buat lah, ada tanya gas. Yang kedua kita hari Isnin Selasa kan. Baik insyaAllah. Sama-sama kita minta pada Allah sampai yang baik pada Allah, tak baik lemah pada sisi ini. Kesalahan yang tak ampun dan Tuhan insyaAllah. Untuk majlis yang tasbih kifarah. Subhanallah.